يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita dapat adakan kuliah pada malam ini. Dan saya tadi mengadap dengan Duli Tamamla, Raja Muda Perlis. Tadi tuanku minta kayuh basikal dengan dia. Tapi saya jawab dekat tuanku ada kuliah kat sini, kata selesaikan kuliah di Masjid Jami' Berseri, insya-Allah. Ini atas keizinan Duli Tamamla untuk kita adakan kuliah pada malam ini. Dan tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ni lah, dan dahsyatnya istighfar, tentang kehebatan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Nazir Pengurusi Surau, AJK Surau, imam, semua yang terlibat, para jemaah sekalian. Semoga kita ni dirahmati oleh Allah SWT, dan semoga ilmu yang kita pelajari pada malam ini menjadi manfaat kepada kita semua dan diberkati oleh Allah SWT. Perkataan istighfar yang selalu kita sebut, bermain di lidah kita, astagfirullah. Ini biasa kita sebut, tetapi kita melihat perkataan ni biasa je ustaz, selalu bermain di lidah, tetapi kita tak pernah nak nilai betapa tingginya nikmatnya di sisi Allah SWT apabila kita menyebut perkataan astagfirullah. Makna pengakuan kita kepada Allah SWT bahawasanya kita ni hamba sentiasa ada dosa, dan sentiasa kita mengharapkan Allah SWT memberi pengampunan kepada kita. Sebab tu ada orang dia malas nak sebut istighfar, dia kata biasa je, nak cari yang lagi hebat. Macam-macam manusia ni. Astaghfirullah atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, itu biasa kita baca dalam zikir pagi dan petang. Cuma saya cerita di sini, jangan cari istighfar yang selain yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia kata ada pelbagai amalan yang kononnya akan datang manfaat. Apa-apa amalan yang kita buat mestilah berpandu pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang kelebihan beristighfar ni, kalau kita lihat sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran, yang mana Allah SWT berfirman pada kita dalam surah Hud ayat 3. Kalau kita lihat dalam ayat 3, Allah SWT berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatta'akum mata'an hasana ila ajalin musamma. Mana Allah kata apa sih? Dan beristighfarlah kepada Tuhanmu. Bila Nabi Hud minta pada umat dia, beristighfarlah kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya, nescaya dia akan memberi kepada kamu kenikmatan yang baik sehingga waktu yang ditentukan. Masya Allah. Ini kelebihan. Apabila kita banyak istighfar, ada rezeki lain yang Allah SWT beri yang kita tak nampak. Rezeki kesihatan, rezeki dari segi pendapatan, rezeki dari segi anak, semua ni ada kaitan dengan perkataan istighfar kita dengan Allah SWT. Ini perkara yang kita anggap remeh, tapi besar di sisi Allah SWT. Sebab itu kata para ulama, dahsyatnya kita bila kita faham perkataan istighfar tu cukup hebat di sisi Allah SWT. Dan Allah sebut dalam ayat ini dirakamkan, dinyatakan sini, dan dia memberi kepada setiap yang memiliki keutamaannya jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab di hari besar kiamat. Ini surah Hud ayat 3 dinyatakan tentang kelebihan kita beristighfar, yang mana Nabi Hud menyatakan hal tersebut, dan Allah rakamkan dalam ayat ini supaya kita ambil perhatian betapa besarnya perkataan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dalam hadis, setiap kali selepas solat Rasulullah tak pernah tinggal. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakallahul ya zal jalal ikram. Mana Rasulullah
tetap menyebut walaupun 3 kali istighfar. Sebab istighfar ni mengajar kita supaya kita tidak sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ada satu perangai manusia. Kita sentiasa minta dengan Allah supaya Allah ampun dosa kita. Tetapi apabila orang minta maaf dengan kita, kita tak boleh maaf orang. Pelik perangai. Tak? Aku tak akan maafkan dia sampai bila-bila. Tapi dengan Allah kita minta Allah maafkan kita. Astagfirullah. Tapi dengan orang, bila orang minta maaf, kita sombong. Siapa kita ni? Dalam masa sama kita minta dengan Allah supaya ampun dosa kita. Dalam masa sama orang minta maaf kita, kita tak nak maafkan orang. Kita maafkan orang cuma kita pernah terkena dengan orang ni, kita maafkan dia. Tapi kita berhati-hati. Sebab itu ilmu yang Allah SWT beri pada kita supaya kenal perangai manusia. Inilah perangai manusia, kita akan ambil pengajaran. Oh begini, alhamdulillah Allah SWT beri satu ilmu padaku supaya kenal perangai manusia. Tapi kita maafkan dia. Khuzil afwa wa'mu bi'afi wa'arinil jahil. Maafkanlah mereka. Wa'mu bi'afi, teruskan buat benda baik. Wa'arinil jahil, jangan peduli apa orang jahil kata. Sebab itu dalam bab ibadat, dalam apa-apa pun, bila orang tak puas hati dengan kita, orang akan kata macam-macam, kita istighfar pada Allah SWT. Tak perlu kita nak berbahas. Tak perlu kita nak jawab. Kadang-kadang dalam FB kita ni warga cyber. Tu dalam bahasa Melayu kita, orang lain biasa orang sebut netizen. Dia pun suka jadi ahli majlis fatwa juga kan. Apa yang ustaz cakap dia serang juga. Dia pun juga keluar fatwa. Tapi kita yang tahu ilmu tidak perlu kita nak berbahas sehingga timbul perbalahan yang boleh kadang-kadang tu hilang kesabaran, timbul perkataan-perkataan yang tidak baik. Sepatutnya keluar pada mulut kita al-kalimatut thayyibah sadaqah. Kalimah yang baik itu dikira sedekah. Ini benda yang kita terlupa untuk kita lafazkan seharian. Dan berdasarkan ayat tadi kita lihat Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133 yang mana Allah SWT berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Tuhan ni sentiasa nak ampun dosa kita. Buat salah, terus minta ampun. Sebab tu kita solat berjemaah tadi. Tengok, apa pengampunan kita dapat? Allah SWT beri. Sebab itu hebatnya manusia ni. Daripada awal tadi kita ambil wuduk, nak datang ke masjid, di situlah berlakunya diangkat darjat pahala dan menjadi pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat. Dan masuk dalam masjid, kita duduk tunggu sampai Bilal azan sebagaimana kata Rasulullah. Allah SWT perintah malaikat doa untuk pengampunan kita. Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunlah dosa dia. Ya Allah, berilah rahmat pada dia. Kemudian kita pula solat tadi. Berjemaah pula. Sepanjang tempoh kita jemaah tadi, pengampunan berlaku. Dan bila pula berlaku pengampunan, waktu kita sebut sebagaimana nyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, waktu kita sebut amin bersama iman tadi. Wa qala ma'al iman ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita jemaah sama-sama tu. Ni untuk orang solat jemaah, solat seorang diri tak dapat. Sebab tu penting jemaah. Bila kita sebut amin bersama imam, bersama para malaikat, wafaq bersama malaikat, maka apa yang berlaku? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah SWT akan ampunkan dosa-dosa kita yang lepas. Waktu PKP tu ramai orang sedih ya. Tak dapat berjemaah ustaz. Sedih. Saya suka berjemaah ustaz, sekarang kena solat seorang diri. Tak apalah, Allah beri hikmah, kita berjemaah di rumah dengan ahli keluarga. Kalau tak ada ahli keluarga seorang-seorang, tetap dapat. Sebagaimana Rasulullah kata, orang yang sayang untuk solat berjemaah, tiba-tiba dia sakit atau dia tak boleh berjemaah, dia solat seorang diri, dapat juga pahala berjemaah. Ini pengampunan daripada Allah SWT, kelebihan yang Allah SWT beri pada manusia. Dan dijelaskan lagi di sini tentang kelebihan dahsyatnya istighfar ni. Allah nyatakan lagi dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12 tentang hebatnya kita istighfar ni. Allah beri kelebihan yang mana dinyatakan sini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Tengok Nabi Nuh sebut pada ni, Allah rakamkan beristighfar. Apa yang dapat? Nescaya dia akan mengirimkan yursilis sama alaikum midra. Mula-mula apabila kita beristighfar, kita minta ampun dengan Allah SWT, Allah janji dalam Quran, yursil alaikum
Yusilus sama alaikum midrara. Aku turunkan hujan kepada kamu. Sebab itu bila Allah turunkan hujan, mana salah satu rahmat bila manusia ni minta ampun, bila manusia solat berjemaah, pengampunan tu berlaku, maka hujan turun. Orang kata Perlis kurang hujan lah. Turun kan. Air pun ada, rezeki pun ada. Masya Allah, rezeki. Bila kita beristighfar, salah satu Allah kata yursilis sama alaikum midrara, aku turunkan hujan. Sebab itu bila air hujan turun, rezeki turun, pada waktu itu berkat kita berdoa kan. Allah, Nabi SAW mengajar kita apa doa baca, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah jadikan titisan hujan ni memberi manfaat pada kita. Ni kita bila hujan turun jadi lain. Kalau di Lembah Kelang turun hujan, dia kata apa, jam jalan. Mana kita doa memang jam lah. Sepatut waktu tu kita doa minta keberkatan, kejayaan untuk anak kita, kejayaan untuk diri kita waktu hujan turun. Kita beristighfar pada Allah SWT. Dan perkara lagi Allah sebut, waktu hujan turun, apa lagi Allah sebut dalam ayat ni? Kelebihan dari segi tanaman kita. Allah nak suruh berfikir. Sebab air ni daripada Allah SWT, dan daripada semua tu bila kita beristighfar, Allah beri rezeki bermula daripada ni. Dan Allah sebut juga dalam ayat ni, wa yumdibkum bi amwali, dan aku akan tambahkan pendapatan kamu, rezeki kamu dengan istighfar. Orang yang banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT, solat sunat taubat, minta apa, Allah kata aku tambah pendapatan kamu. Lepas tu dia pun duk istighfar juga dalam masjid, tak keluar-keluar, tak tambah pun duit ustaz, bukan maksud macam tu. Lepas ni duduk dalam masjid berzikir pagi sampai petang, kenapa istighfar? Kata tambah pendapatan. Tak. Apabila kita berniaga, dijelaskan oleh para ulama, kalau perniagaan kita nampak ada sedikit pengurangan, maka kita beristighfar, solat taubat, minta ampun. Mungkin ada di mana kita lupa pada Allah SWT, mungkin ada sedikit yang kita tak perasan. Maknanya kita ingat dalam kitab dicatat dalam kitab Al-Islam wa Taqah Mu'attalah, dicatat oleh Syekh Ghazali rahimahullah, tentang waktu dia pergi ke Iskandaria, dia tengok orang niaga ikan. Dia tahu orang tu ikan dia kuat ibadat, tapi ikan dia ada sebakul. Dia jual, lepas tu habis ikan dia. Lepas tu ada orang datang nak lagi ikan. Dia tak perasan. Tuhan nak tunjuk tu. Dia kata dah habis, itulah pendapatan saya. Kemudian lagi jual, dia kata itu pendapatan dia. Jadi Syekh Ghazali kata, perasan tak Allah SWT tunjukkan rezeki kamu melalui manusia. Apabila kamu beristighfar, kau minta ampun dengan Allah SWT, sebakul habis, maknanya Allah nak beri gambaran, tambah lagi satu bakul, baru dia perasan. Sebab ada lepas habis satu bakul ikan tu, ada orang datang tanya, dia kata dah habis. Dia tak perasan berapa hari. Kemudian barulah dia tambah lagi bakul yang kedua, habis. Ada orang nak lagi. Kenapa tu? Hebatnya kita beristighfar pada Allah SWT, kita mendapat rezeki yang halal. Jangan pula dia kata ustaz, ambil duit rasuah, lepas tu kita istighfar. Sudah. Atau dia kata sebab Nabi kata kalau kita ambil wuduk, air wuduk ni boleh, setiap titisan tu menggugurkan dosa-dosa. Kita ambil, lepas tu kita pun ambil wuduk. Ini salah lah. Rasuah tu haram, dosa besar. Ada orang berfikiran begitu. Masya Allah. Ada juga dia dapat duit komisen 10% ni, 10% dia masukkan dalam akaun tabung haji. Dia kata nanti jadi halal. Ini tidak. Saya cerita ni sebab benda berlaku. Ada orang dia salah faham, kawan dia cakap tak apa ambil, lepas tu masuk dalam akaun tabung haji, jadi halal, nanti diproses dengan cara Islam. Ini kita orang yang tidak ada ilmu tu bercakap begitulah. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Dan Allah janji lagi tadi, hujan turun. Yang kedua tadi Allah janji dalam Quran tambah pendapatan. Yang ketiga Allah janji wa banin, dan anak-anakmu. Orang yang tak ada anak, dia istighfar, taubat, kembali pada Allah, minta dengan Allah, insya-Allah Allah beri. Dan orang yang dah ada anak, Allah lindung anak-anak kita sebab ibu bapanya sentiasa beristighfar dan minta ampun dengan Allah SWT. Boleh insya-Allah. Jarang tak tengok anak asyik bergaduh dengan anak tak? Bukan kita nak istighfar, ya Allah, tanggungjawab. Mana tanggungjawab kita dalam membesarkan anak? Kadang-kadang
Saya tak nafikan kita sendiri, saya sendiri kadang-kadang dengan anak-anak berlaku juga persisian pendapat, tapi kita terus solat taubat, istighfar, minta ampun dengan Allah SWT. Maksudnya ada kelemahan yang berlaku pada diri kita. Tapi apabila kita beristighfar, Allah beri rahmat ni. Ini Allah cerita dalam Quran. Allah tak pernah bohong. Apa yang disebut dalam Quran, ini benar-benar. Kalau kita buat, insya-Allah. Dan Allah janji apa lagi? Wa yaj'al lakum jannatin, dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Rezeki kita, kebun pertanian kita, kalau tak menjadi, tengok bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT. Bila kamu beristighfar, kebun-kebun kamu segar balik. Kalau sini harum manis kan, Perlis hebat, dia cuaca monsun dia, orang lain tak boleh tanam. Allah beri tanah lagi Perlis berkat untuk harum manis. Orang lain tanam juga harum manis, tak rasa lain. Saya itu tak sempat harum manis ini, saya cuba beli harum manis Kemboja, tak sama rasa. Lain. Ada orang datang jual, dia kata, "Ustaz, nak jual harum manis Kemboja lepas PKP." Tak sama. Sebab biasa makan yang Perlis lain. Nak ceritanya, rezeki Allah SWT lebih berkat. Bila kita berpegang pada Quran dan Sunnah, kita banyak beristighfar pada Allah SWT, Allah beri kelebihan tu kepada kita. Boleh insya-Allah. Tak berat pun nak sebut astagfirullah. Kita solat, kita mohon ampun dengan Allah SWT. Dan Allah janji lagi dah ni, wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Dalam sungai-sungai kita Allah beri rezeki. Tengok, masya-Allah, PKP pun ni apa? Sungai jadi bersih habis tak? Ikan merasa seronok. Orang tak buang sampah dalam sungai. Sebab apa? Kita yang mencemarkan sungai tu. Jadi Allah sebut sini, buang sampah merata-rata pun dosa, istighfar lah. Minta ampun dengan Allah, silap. Patut kita jaga kebersihan. At-tuhur syatrul iman. Kebersihan tu separuh daripada iman. Kalau tak boleh jaga kebersihan, maknanya masalah iman kita. Sebab tu Allah sebut dalam surah Nuh ni. Jadi hujan turun, kita istighfar, minta ampun. Allah janji tambah pendapatan, anak. Allah janji kebun-kebun kita, dan Allah janji sungai-sungai, hasil daripada tu hasil yang baik terdapat. Keberkatan dengan kita beristighfar. Allah tak pernah bohong dengan kita. Yang malas nak buat tu orang kita. Kena rajin sikit. Istighfar tapi bekerja juga. Barulah rezeki kita berkat. Dia kata gaji tak besar-besar pun Ustaz. Ada orang gaji besar tak berkat sebab tak istighfar. Yang gaji kecil banyak istighfar, dekat dengan Tuhan, Allah bagi berkat. Anak ramai pun cukup. Sebab apa? Kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sentiasa, kata setengah orang kena bodek. Kalau dekat pejabat dia kata bodek bos untuk naik pangkat. Tapi kita pun bodek Allah SWT jika mahu naik pangkat. Nak pahala, nak murah rezeki, kena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kalau kita lihat, Allah SWT nyatakan dalam surah Taha ayat 132, Allah kata apa? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Allah kata apa? Dan perintahkan keluargamu serta umatmu mengerjakan solat, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki daripadamu, bahkan kami yang memberi rezeki kepadamu, dan ingatlah kesudahan yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Jadi Allah nyata di sini, Allah yang beri. Sebab apa? Kita jaga. Bermula dengan ahli keluarga, kita baik betulkan daripada rumah tangga kita, banyakkan beristighfar, banyakkan beribadat, Allah janji. Boleh insya-Allah. Ni masa PKP macam-macam gitu tak. Dah jadi TikTok lah, bukan Allah suruh buat TikTok. Allah suruh banyak dekat dengan Allah. Makin kita diuji, makin kita dekat dengan Allah SWT. Bukan makin diuji, kita stres, buat macam-macam aksi. Tunjuk dalam FB lah, tunjuk dalam IG kita, apa Instagram. Bukan begitu. Sepatutnya kita makin banyak beristighfar. Allah uji. Allah nak tengok, kamu kata kamu hebat manusia, aku uji kamu. Aku uji kamu, aku datangkan COVID-19 je. Satu dunia Allah uji dengan keuangan. Kenapa? Kalau kita tengok pada ayat tadi, ayat sebelum ni, ayat sebelum ni, Allah kata apa? Bi amwalin, aku akan tambah pendapatan balik, baiki balik dengan kamu beristighfar, kembali pada Allah. Boleh insya-Allah.
Ni dah suruh kembali balik pada Allah, dah buka masjid. Dulu tak buka masjid dia marah. Buka masjid tak ramai pula. Alhamdulillah malam ni ramai, alhamdulillah. Nak cerita tempat saya lah, surau saya marah. Kan banyak lorong kawasan taman berebut nak datang. Marah HJK, marah ni. Apabila kita dah buka tak mari juga. Yang marah tu tak mari. Kerja dia marah dalam WhatsApp group je. Nak macam mana? Kita doa je lah Allah SWT buka pintu hati dia. Hati dia ni suka komen. Payah juga orang ni. Dia semua orang buat tak betul. Itu kena tengok diri kita, istighfar dengan Allah SWT. Ya Allah, kenapa aku ni semua orang buat tak betul, aku seorang je yang betul. Itu kena tengok balik. Tengok balik kita dengan Allah SWT. Perbaiki amalan kita. Dan kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, berdasarkan ayat surah Nuh, saya balik-balik surah Nuh ayat 10 hingga 12 tadi yang tentang kelebihan. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, maksudnya apabila kamu semua bertaubat kepada Allah, yakni beristighfar, memohon ampun kepadanya, dan kamu sentiasa mentaatinya, nescaya dia akan memperbanyakkan rezeki ke atas kamu, menurunkan kepada kamu hujan yang barakah, mengeluarkan untuk kamu keberkatan dari bumi, menumbuhkan untuk kamu tumbuh-tumbuhan. Ini dicerita dalam kitab Tafsir Ibn Katsir berdasarkan hebatan kita beristighfar tadi. Dan juga mengalirkan, melimpahkan untuk kamu susu-susu perahan, dan melengkapkan untuk kamu harta dan anak-anak. Tentang kelebihan dahsyatnya kita beristighfar pada Allah SWT. Istighfar tu kena faham lah. Jangan duk istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah, apa je. Tak, sebut je dan biasa kat lidah Ustaz. Kita tak menghayati apa yang kita sebut. Ini maknanya kata Imam Ibn Katsir, kalau orang tu menghayati, insya-Allah kelebihan yang kita dapat. Dan juga kata Imam Ibn Katsir, maksudnya dia, yakni Allah akan memberi kamu dengan harta kekayaan, anak-anak, serta memberi kepada kamu kebun-kebun yang di dalamnya terdapat pelbagai jenis buah-buahan, di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ini tentang kelebihan orang yang dekat dengan Allah SWT, sentiasa beristighfar. Mana istighfar ni orang tu muhasabah diri dia, tengok kita ni tak sehebat mana, kita tak sagah mana. Sebab tu Nabi ajar kita doa kan, supaya kita jangan sombong. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri. Ya Allah, jadilah aku daripada menjadi seorang yang fakir, wal kufri, kufur, wal fusuki, jadi orang yang fasik. Ni tak jauh. Supaya tak jadi perangai begini. Tak jauh dengan Allah SWT. Supaya kita jadi orang yang sentiasa menjaga ukhuwah. Orang yang menjaga silaturahim, insya-Allah Allah akan murahkan juga rezeki kita, dan kita dengan menjaga silaturahim, Allah beri pengampunan. Jaga. Sebab tu kalau kita lihat apabila kita buat salah sama kita ni, dosa sama manusia, kita nak mohon ampun. Kadang-kadang kalau kita lihat dalam kitab Minhaj Bidin dibincang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebab dosa sama manusia ni kita kena pergi jumpa, nak minta maaf. Kalau kita fitnah orang, nak minta maaf lagi. Kadang-kadang kita bergurau, orang salah faham, jadi fitnah juga. Biasa kena fitnah ni, kadang biasa. Tapi kita kena belajar diri kita sabar dan ambil iktibar daripada apa yang berlaku, supaya kita ni makin dekat. Sebab tu kata setengah ulama, kita sedekahlah atas nama orang tu. Contohnya kita ada buat salah orang ni, kita dah buat silap, nak pergi minta maaf, jarang orang berani nak mengadap lah. Sebenarnya saya buat cerita, fitnahkan awak, saya yang buat cerita, kata begini, ada orang berani kat. Kita tahu orang tu buat kita tahu, tapi orang tu datang minta maaf kita, masya-Allah. Tapi kita ni kena jadi orang yang suka memaafkan orang. Tapi kita berhati-hatilah dengan orang ni. Tapi dia pula yang insaf ni, banyakkan sedekah. Ini kita sedekah. Dia istighfar, solat taubat, dan dia bersedekah atas nama orang tu. Kata Syekh Ghazali, kata Imam Ghazali rahimahullah, kamu sedekah supaya Allah buka pintu hati untuk maafkan kita di hari akhirat nanti. Sedekah. Sebab apa? Sebab Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, apabila ada seorang tu asyik kutuk dia, kutuk je Imam Hasan Al-Basri. Apa Imam Hasan Al-Basri buat semua tak betul. Bagaimana cara seorang ulama ni dia nak suruh orang tu insaf? Ada Imam Hasan Al-Basri pergi, kau siap hari-hari kau tengok kau kutuk aku dalam FB, siap kau? Tak ada. Atau siap kau buat cerita sana sini, kau fitnah aku, kau kata aku begini, sedangkan aku tak buat, tapi kau pandai reka cerita, contohlah.
Imam Hasan Basri pergi jumpa orang tu. Dia pergi jumpa orang yang buat cerita pasal dia ni, dia beri hadiah buah kurma. Dia ucap terima kasih pula. Terima kasih kerana telah bantu saya. Oh, orang tu pelik. Apa saya bantu Imam Hasan Basri? Saya hari-hari kutuk Imam Hasan Basri. Dia kata, bantu saya dan awak banyak buat baik pada saya. Orang tu pelik. Seorang ulama jumpa dia cakap terima kasih kerana banyak buat baik. Apa saya buat baik pada Imam? Imam Basri kata, anda telah banyak tambah pahala saya. Apabila kita buat ibadat, kan, kita ingat hadis yang Rasulullah SAW sebut tentang muflih di hari akhirat. Kita lihat dalam hadis sahih, Nabi kata umat Islam yang muflih di akhirat, iaitu segala amalan solat dan puasa ibadat kita, bila kita suka fitnah orang, pahala tu dapat dekat orang yang kita fitnah. Jadi Imam Hasan Basri kata, itulah kebaikan yang awak telah buat pada saya. Awak solat, awak puasa, tapi awak telah tambah pahala pada saya. Kebaikan. Macam mana cara awak buat kebaikan? Apabila awak hina saya, kebaikan awak dapat kat saya. Pahala ibadat awak dapat kat saya. Jadi mulai hari tu orang tu tak fitnah lah. Baru dia perasan, selama ni dia banyak ibadat, tapi apabila tak jaga lisan, tak istighfar pada Allah SWT, tak minta ampun dengan Allah SWT, maka rugilah segala yang kita buat, muflih di hari akhirat. Boleh insya-Allah. Ini tentang kita penting beristighfar ni, kita faham. Aku istighfar ni banyak benda buat silap dengan orang, insya-Allah Allah SWT akan beri pengampunan kepada kita. Sebab itu dicatat di sini kata Imam Al-Qutubi rahimahullah dan Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebut tentang sebuah asar dari Hasan Al-Basri rahimahullah, bahawa seorang lelaki mengadu kepadanya tentang musim kemarau yang sedang terjadi. Orang tu datang jumpa Imam Hasan Basri, dia kata, ni kemarau ni. Apa jawapan Imam Hasan Basri? Dia kata, musim kemarau, tanam ni tak jadi, semua tak jadi. Maka jawab Imam Hasan Basri, beristighfarlah kepada Allah. Itu jawapan dia. Kemudian datang pula seorang lagi mengadu kepada Imam Hasan Basri tentang kemiskinan dia, kefakiran dia. Aku ni miskin, fakir. Maka jawab Imam Hasan Basri, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian dicatat lagi sini, kata Imam Qutubi dengan Ibn Hajar Asqalani, dicatat lagi tentang asal ni. Kemudian datang lagi yang lain mengadu kepada Imam Hasan Basri, dia kata tanaman dia kering, tak menjadi, kekeringan, tak ada air. Maka jawab Imam Hasan Basri, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang seorang lagi, dia kata dia ni dah kahwin sampai sekarang tak ada anak. Jawab Imam Hasan Basri, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian yang tanya soalan tadi semua pelik. Semua soalan ditanya, jawapan dia beristighfar kepada Allah. Maka Imam Hasan Basri kata, lihatlah ayat surah Nuh ayat 10, ayat 11 hingga 12. Allah janji apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yusilis sama alaikum midrara wa yubdilkum bi amwalin wa bani. Allah janji, apabila kamu istighfar, kamu taubat, Tuhan turun hujan, Tuhan tambah pendapatan kamu, Tuhan beri kamu anak, kebaikan pada anak kamu. Semuanya bermula apabila kita dekat dengan Allah SWT, minta ampun dengan Allah SWT. Ini jawapan yang mudah yang diberikan oleh seorang ulama. Ini Masa Basri, dicatat oleh Ibn Hajar Asqalani tentang kisah ini. Dan juga firman Allah SWT dan surah Hud ayat 52 tentang kelebihan beristighfar ni juga dicatat di sini. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Hud berkata, Nabi Hud berkata, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya, nescaya Dia, ini Allah, akan menurunkan hujan yang lebat ke atas kamu, dan Dia akan menambahkan kekuatan pada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan melakukan dosa. Maknanya apabila kita lemah semangat, kita rasa tak kuat, banyakkan beristighfar. Setengah ulama menjelaskan ada satu kes tu berlaku persisihan suami isteri. Maka suami dia rasa sedih apabila isteri dia marah pada dia, isteri dia nak halau dia. Dia solat taubat, dia istighfar, minta ampun dengan Allah atas kesilapan tersebut. Maka Allah beri rahmat, baik balik hubungan kasih sayang dalam rumah tangga. Hebatnya istighfar. Tapi kita kalau bergaduh jadi lain.
Dia bukan nak kembali pada Allah istighfar. Allah uji dalam kita dengan anak-anak, Allah uji kita dalam rumah tangga. Istighfar. Dekat dengan Allah. Perkataan mudah saja, astaghfirullah. Kemudian solat-solat taubat, banyakkan istighfar tu sedar. Kita basuh jiwa kita supaya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, berdasarkan ayat surah Hud ayat 52, dia kata Imam Ibn Katsir, kemudian dia yakni Hud menyuruh mereka beristighfar dengannya dapat menghapuskan dosa yang telah lalu, juga dengan bertaubat dari apa yang sedang mereka hadapi, dan sesiapa yang memiliki sifat ini, Allah memudahkan rezeki ke atasnya dan memudahkan ke atasnya urusan dan memelihara keadaannya, dan itulah Allah berfirman, nescaya dia akan menurunkan hujan yang lebat. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Sebab itulah kita apa-apa masalah kita kembali pada Allah, bukannya kita kembali kepada sama manusia ni. Kadang-kadang jumpa sama manusia, dia beri amalan yang bukan-bukan. Kita rasa betul dah yang kita buat selama ni, rupanya salah. Banyak amalan yang pelik-pelik kan. Masya-Allah. Dia buat zikir yang pelik-pelik. Kan ada zikir minta ampun kena menari ke? Tak boleh tak? Orang tahu dia kata astaghfirullah kena buat begini, astaghfirullah. Ada. Dia kata kena goyang-goyang, tak adalah. Kita berzikir macam biasa. Kita minta ampun dengan Allah SWT macam biasa. Tak adalah kena buat yang pelik-pelik. Nabi ajar benda yang mudah pada kita. Nabi tak pernah pun mengajar perkara yang menyusahkan kita untuk kita kembali pada Allah SWT. Tak ada. Ini hebatnya kita beristighfar. Dan juga dijelaskan dalam hadis, kalau kita lihat mana Rasulullah SAW disebut dalam suatu hadis, man lazima istighfar ja'alallahu min kulli dhikrin makhraja. Dikatakan di sini, sesiapa yang sentiasa beristighfar, maka Allah menjadikan untuknya dari setiap kesedihan dan ada kegembiraan, bagi setiap kesempitan ada jalan keluar, dan memberinya rezeki yang tidak disangka-sangka. Tengok Allah janji. Orang yang banyak beristighfar, disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, dinilai sahih sanadnya ini oleh Syekh Ahmad Syakir. Maka kita lihat di sini kata Nabi SAW, ini pun hadis ni juga dicatat dalam kitab tafsir Ibn Katsir. Ini siapa yang beristighfar, Allah janji apa tadi? Setiap kesedihan ada kegembiraan. Waktu kita sedih, kita istighfar minta ampun pada Allah SWT, Allah akan datangkan kegembiraan bila kita kembali pada Allah. Dan juga dalam setiap kesempitan ada jalan keluar apabila kita istighfar pada Allah SWT. Waktu kita bekerja, contoh, bekerja berdepan dengan situasi yang cukup payah atau kerumitan, maka kita banyak istighfar, Allah mudahkan urusan. Kadang-kadang kita rasa masa tak cukup bekerja ni. Dah waktu nak balik pun kadang rasa macam tak sempat nak siapkan kerja. Tapi apabila kita banyak istighfar, Allah mudahkan. Allah beri pelbagai idea kepada kita untuk menyelesaikan masalah dan kita bekerja. Dan juga Allah disebut dalam hadis, kata Nabi, memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Ini kelebihan orang yang sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dicatat dalam surah Hud ayat 3 tentang istighfar ni, dan beristighfar kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya, dia nescaya akan beri kamu kenikmatan. Jadi itulah antara perkara yang hebat apabila kita kembali pada Allah, nikmat tu datang. Dan juga katanya Imam Al-Qutubi rahimahullah, kata Imam Qutubi, kalau kita lihat dalam kitab tafsir Qutubi tentang kelebihan beristighfar ni, kata dia, inilah buah hasil istighfar dan taubat, iaitu Allah memberi kenikmatan kepada kamu dengan manfaat-manfaat berupa rezeki yang banyak dan hidup yang sejahtera, serta Allah tidak akan mengazab kamu sebagaimana lakunya ke atas orang yang sebelum kamu apabila kamu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa PKP ni banyak kita istighfar lah, tak ampun dengan Allah. Banyak yang kita buat selama ni, kita duduk atas muka bumi Allah SWT, kita jauh dengan Allah, maka Allah datang ujian ni, Allah nak suruh kita ingat pada dia. Kita banyak istighfar. Bukan banyak. PKP ni macam-macam kita tengok hiburan. Kita sendiri buat di rumah. Tak faham. Baca khutbah pun
Khutbah raya macam-macam dia. Yang tak faham tu tongkat jadi isu kan. Rasulullah pernah baca khutbah pun tak pegang tongkat, tak ada masalah. Yang kita jadikan isu takut tak sah khutbah, tongkat lah, apa batang penyapu lah, dia ambil vacuum lah pegang. Kita jadikan ibadat tu benda lawak ke? Kita ni nak menyembah Allah SWT, kita lakukan tu untuk mendapat redha Allah, tapi kita main-main dengan Allah SWT. Kita anggap benda tu sebagai satu perkara yang suka-suka. Kita tidak serius dalam hal kita dengan Allah SWT. Allah tak rugi, yang rugi kita. Allah tak mengharapkan apa-apa pada kita. Kita mengharapkan daripada Allah untuk layak ke syurga Allah, untuk diringankan azab kubur. Kita mengharapkan pada Allah SWT. Apabila kita buat yang Allah suruh, Allah redha. Kalau buat yang amalan yang Allah tak suruh, Allah tak redha. Ada juga amalan yang kita rasa macam betul pun yang salah. Ada juga. Kita rasa macam betul, tengok orang ramai buat, betul lah. Tapi Nabi tak buat, betul. Kita nak ikut siapa? Nak ikut Nabi ke nak ikut ustaz? Mesti ikut hadis Nabi kan. Nabi yang beri petunjuk pada kita. Kadang-kadang payah orang. Bila kita cakap yang Nabi suruh, dia kata, tapi orang tu buat ustaz. Orang tu buat. Tak, orang tu buat ada dalil ke? Tak ada, tak ada. Kita istighfar lah, minta ampun Allah. Selama ni buat salah, perbetulkan balik, kita kembali pada landasan yang benar, insya-Allah. Boleh? Bawa kereta bersungguh-sungguh, rupanya masuk jalan salah. Bawa kereta, sekarang tak sesat juga kan, ada Google kan. Tengok Google pun beri tempat yang betul. Kadang-kadang salah lah, beri jalan jauh, tapi sampai juga. Tapi kalau kita nak pergi ke tempat yang kita nak tuju, itu untuk bertemu dengan Allah SWT, tapi pergi dengan jalan yang salah, Allah terima ke? Allah terima tak? Allah tak terima. Sebab apa? Dia mesti ikut garis yang ditetapkan pada kita. Dan anjuran dan contoh istighfar yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kalau kita lihat, Allah suka kita minta ampun dengan dia, berzikir pada dia pada waktu pagi dan petang, yang mana Allah sebut dalam surah Al-Mu'min ayat 55, yang mana Allah SWT berfirman, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Pagi dan petang adalah waktu kita terbaik untuk kita minta ampun Allah SWT sampai kita bangun malam solat tahajud. Waktu pagi dan petang ni, waktu pagi selepas subuh, waktu afdal sebelum matahari terbit, itulah waktu kita biasa zikir pagi atau waktu kita mohon ampun Allah SWT. Dan waktu petang yang disebut dalam ayat ni, waktu petang ialah selepas solat asar sebelum masuk waktu maghrib, itulah antara waktu yang baik kita berzikir dan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu juga jalan jam tau. Kalau duduk Lembah Kelang jalan jam, kalau duduk sini sibuk nak balik ni, kerja ambil anak semua, tapi waktu bawa kereta tu istighfar lah, berzikir lah. Jangan tinggal zikir pagi petang ni. Nabi suruh berzikir pagi petang, waktu yang baik. Jadi ni mana kita rebut peluang-peluang yang Allah SWT beri pada kita ni, kita rebut sebaik mungkin insya-Allah. Dan juga dinyatakan di sini daripada hadis Abdullah bin Bush, Nabi SAW bersabda, ini hadis riwayat oleh Ibnu Majah, beruntunglah bagi siapa yang mendapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Beruntunglah orang banyak istighfar. Mana kita, setiap apa kita buat, banyakkan beristighfar dan minta ampun dengan Allah SWT. InsyaAllah ini kelebihan-kelebihan tersebut Allah SWT akan beri pada kita bila kita banyak beristighfar. Sebab itulah bila kita bekerja pun sentiasa beristighfar. Kita tak sunyi daripada kesalahan. Kita dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, kita banyak kelemahan, tapi sentiasa beristighfar. Maka keharmonian rumah tangga itu akan datang. Allah beri rahmat kasih sayang dalam rumah tangga kita. Ni kita payah. Kalau tak harmoni dalam rumah tangga, dia pergi jumpa bomo dulu. Ni ada orang buat ke rumah tangga saya ni huru-hara? Sebenarnya kita lupa nak mendatangkan rahmat dalam rumah kita. Sepatutnya kita solat sunat, solat taubat, beristighfar. Kan Nabi kata hidupkan rumah kamu dengan surah Al-Baqarah. Bila kamu
hidupkan surah Al-Baqarah dalam rumah kamu, maka syaitan-syaitan tu tidak akan merosakkan rumah kamu. Tapi kita tak ambil benda tu. Kita pergi ambil tangkal, letak tangkal pula benang kuning dekat pintu rumah. Ni tak bagi hantu syaitan masuk ganggu keluarga. Sedangkan Nabi janji pada kita apa dia? Bila setiap kali kamu masuk rumah, kamu beri bismillah, assalamualaikum, dan kamu keluar rumah kamu baca bismillah tawakkaltu wala haula wala quwwata billah, Allah janji rumah kamu jaminan tidak akan diganggu oleh benda-benda tak baik. Sebab apa? Kalau kita lihat dalam hadis Muslim, bila kita masuk rumah, balik ni masuk rumah bismillah assalamualaikum, kan syaitan kata apa? Malam ni tak ada tempat untuk kita makan, malam ni tak ada tempat untuk kita tidur, sebab tuan rumah ni nak masuk baca bismillah assalamualaikum. Mudah je, tak payah pergi jumpa bomo. Dalam hadis Muslim Nabi kata itu asas dia. Ni pergi jumpa bomo nak selesai masalah ni, kita selesaikan masalah tu dan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan tu akan datang. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dalam hadis riwayat Muslim ni, dianjurkan tentang zikir istighfar ni. Kata dicatat sini, sesungguhnya kata Rasulullah, benar-benar hatiku terlalai dan aku beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Mana Nabi pun contoh 100 kali. Okay. Atau juga dicatatlah hadis lain kata 70 kali sehari Rasulullah SAW mengucapkan perkataan istighfar. Ini supaya kita dapat kehebatan istighfar tersebut. Dan juga ketika solat malam, setelah tahiyat akhir sebelum salam, Rasulullah kan mengajar kita baca doa. Ini dicatat dalam hadis riwayat Muslim. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa ma anta a'lamu biminni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha anta. Ini biasa rasa semua jemaah dah ingat kan. Kan Nabi kata baca dalam tahiyat akhir sebelum kita beri salam. Apa maksudnya? Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang aku rahsiakan. Yang aku rahsiakan kita dengan Allah, orang lain tak tahu. Kita dengan Allah. Tak payah cerita kat orang. Cerita kat orang dia jadi lain. Tukang tambah cerita jadi banyak. Lama-lama cerita kita tu seolah jadi hiburan pula. Kita ngadu dengan Allah. Dan dalam doa ni Nabi kata apa? Kita minta dengan Allah. Dan yang nampak jelas aku buat, memang hari ni banyak aku, kita sedar, lepas tu baru sedar, wah salah hari ni. Kita minta Allah ampun. Yang aku lakukan secara berlebihan, serta yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Ada yang kita buat benda tu, orang kata bergurau lebih pada had, tak perasan. Orang lain dah tersentuh. Katanya, dia kata remaja sekarang ni, dia kata budak-budak baru na'ab. Bahasa dia kata terkoyak. Terkoyak ni terasa hati lah. Kita tak perasan perkataan-perkataan kita tu menyebabkan orang terasa hati, kita niat bergurau tapi berlebihan. Ini sebab tu Nabi suruh baca dalam tahiyat akhir doa ni supaya Allah ampun dosa kita. Dan engkau yang mendahulukan dan engkau yang mengakhirkan, tiada Tuhan melainkan engkau. Ini pujian kita yang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perkataan istighfar ni paling pendek disebut di sini dalam hadis Muslim, dianjurkan berzikir selepas solat. Dicatat di sini astaghfirullah. Itu paling pendek perkataan istighfar yang boleh kita sebut, ataupun sayyidul istighfar. Dan juga dinyatakan di sini dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, man qala, siapa yang mengucapkan, kata Nabi, astaghfirullah allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang mengucapkan aku memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, wa atubu ilaih, ghufira lahu wa in kana qad qarra min zaf. Yang mana kata Nabi, yang terus menerus mengucapkan perkataan tersebut, yang mana mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya, nescaya dosa-dosanya diampuni walaupun dia telah lari dari peperangan. Seolah begitu kata Nabi. Ada buat kesilapan dulu, kita minta ampun, kita sentiasa sebut perkataan ni, Allah SWT akan ampunkan dosa kita. Masya Allah, ni antara kelebihan kita beristighfar ni, banyak yang Allah SWT beri pada kita. Dan juga dinyatakan kata Imam An-Nawawi rahimahullah tentang
dicatat di sini kata Imam Nawawi rahimahullah tentang dalam syarah Sahih Muslim berkaitan dengan istighfar ni. Kata Imam Nawawi, para ulama mazhab kami dan selainnya mereka mengatakan taubat itu memiliki 3 syarat, iaitu meninggalkan maksiat. Pertama kata Imam Nawawi, meninggalkan maksiat. Yang kedua, menyesali. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut untuk selama-lamanya. Itu kena tanam nanti kita bila kita sebut istighfar ni, kena tanam 3 benda ni kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dijelaskan dalam syarah Sahih Muslim. Jadi apabila maksiat tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ditambah dengan satu lagi syarat kata Imam Nawawi. Kalau benda tu dosa sama manusia, kita fitnah dia, kita mengata dia, kita belasah dia, macam-macam lah, maka ditambah dengan satu syarat lagi, iaitu mengembalikan apa yang diambilnya kepada pemiliknya, iaitu mendapatkan pelepasan dari segala apa yang tuntut. Taubat adalah merupakan sendi atau tiang agama Islam yang paling penting, dan ia adalah langkah awal bagi yang berhajat kepada jalan akhirat. Ini disebut dalam syarah Sahih Muslim. Sebab itu kata Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah, kalau kita lihat dalam syarah Riyadhus Shalihin tu, dia cerita kalau kita ada dosa sama manusia ni, waktu kita jumpa, kita salam tu baca, kita berselawat satu, Tuhan kan ampun dosa kita, selawat tu sambil tengok muka kan salam. Atau kita waktu tu salam tu kita sebut dalam hati kita lah, Allahumma fillahu warhamhu, ya Allah ampunlah dosa orang ni dan beri rahmat pada dia. Kita doa pada kawan kita. Itu cara kita nak baiki kesilapan kita dengan dia, kita baca begitu. Jangan baca kuat, salah pula. Takut baca kuat Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fuhu, dia terkejut pula, doa solat jenazah pula ni. Mana pendek je disebut Syekh Saleh Utsaimin, Allahumma fillahu warhamhu, ya Allah ampun dosa dia dan berilah rahmat pada dia. Insya-Allah itu cara yang diajar oleh para ulama. Kita praktik sama kita, jumpa kawan, tapi sekarang ni tak boleh salam kan, musim ni, tapi jumpa tu kita doa, banyakkan doa. Mungkin zaman-zaman muda dulu kita ada terkata pada kawan kita ni, oh tersilap dulu aku dengar cerita orang, aku terpengaruh cerita, aku pun sama kata pada dia, aku pun hina sama dia. Rupanya salah, bukan begitu. Tapi nak pergi cakap kat dia, malu. Kita pun terpengaruh dengan cerita orang. Orang tu kata, ni kononnya orang ni tak boleh pakai, atau bos ni tak boleh pakai lah, bos ni macam-macam. Tapi bila kita kawan dengan ketua, oh bukan macam tu. Rupanya cerita orang tu kadang mempengaruhi kita dulu, lepas tu kita faham. Itulah, kadang-kadang nak cakap malu, kita doakan kebaikan insya-Allah. Dan itulah beberapa perkara yang berkaitan dengan istighfar secara ringkas kita bincang malam ni, dan sama-sama kita perbaiki diri kita dengan beristighfar pada Allah SWT. Walaupun benda tu kecil, perkataan tu mudah disebut astagfirullah, tetapi besarnya nikmat di sisi Allah SWT. Sebab Allah suka setiap kali hamba-Nya minta ampun pada dia, Allah suka. Allah suka kita sentiasa meminta ampun Allah SWT. Maknanya kita sedar kita ni hamba yang lemah, hamba yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar. Itulah sedikit perkongsian saya pada malam ni. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki kita jumpa lagi, dan saya sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.